نستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Suratul Mujadilah atau Mujadalah ayat 22. Ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak akan mendapati atau kamu tidak akan menemui kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yawaduna, mereka saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Mana kamu tidak akan temui satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mana keadaan mereka yawaduna man haddallaha wa rasulah, mereka menghubungkan kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, sekalipun orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun dari kalangan ashiratahum, ahli keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah. Wa yudkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal abadi di dalam syurga itu. Radiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka juga redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, puak Allah, kumpulan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya hizballah, kumpulan Allah, humul muflihun, mereka lah orang-orang yang akan mendapat kejayaan. Ini ayat terakhir dari suratul Mujadalah atau Mujadilah. Jadi dalam ayat ini disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa kamu tidak akan temui satu bangsa, satu kelompok manusia, satu kaum yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang mana sifat mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Apa makna yuwadduna? Jadi kalau orang Islam sebenarnya, sebab dia berkait dengan ayat sebelum ni, berkait dengan ayat sebelum ni,
yang mana Allah sebut dalam ayat sebelum ni bagaimana golongan munafik itu. Golongan munafik itu dia sayang kepada orang, dia suka, dia menjadikan wali orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi dalam ayat terakhir ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa kamu tidak akan temui orang beriman. Kalau beriman sungguh dengan hari akhirat, beriman sungguh dengan Allah, kamu tidak akan temui mereka yuwaduna ni, mereka melakukan hubungan kasih sayang lah. Tu kepada orang yang lawan Allah dan Rasul, kamu tak akan temui. Walaupun orang yang lawan, walau kanu aba'ahum, walaupun yang menentang Allah dan Rasul itu ayah mereka, mereka tidak akan melakukan hubungan kasih sayang. Itu sifat orang beriman. Kerana ayat sebelum ini telah menyebutkan sifat orang munafik. Mereka cinta, mereka sayang, bahkan mereka menjadikan pelindung atau wali mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Sebaliknya orang Islam tidak begitu. Kalau orang Islam sungguh, dia tidak begitu. Cuba tengok dalam huraian dia tu, ringkas saja disebut. Jadi yuwaduna, apa makna yuwaduna? Jadi anda duk tengok dia punya tafsir ni, selain daripada dia memberikan dia dari segi huraian ringkas, tetapi bersifat intipati lah. Dia ambil tu kira poin yang penting sungguh. Anda duk pergi tengok, memolek lah. Lepas tu dia ada juga unsur mufradat. Mufradat ni memperjelaskan makna kalimah. Bagi kita belajar, bukan sekadar kita dapat konsep pemahami ayat, tapi kita juga memahami kalimah-kalimah Quran. Sebab setengah-setengah kalimah itu kita tak akan faham semata-mata tengok kamus. Dalam kalimah Al-Quran ni dia bersifat khusus sikit penggunaan dia. Kalau kita tengok kamus, kadang-kadang dia tidak menepati makna kehendak Al-Quran itu. Kalau nak tengok kamus, kena kamus Quran. Kalau kamus bahasa Arab, semata-mata bahasa Arab, dia tidak dapat nak menampung makna Al-Quran itu, makna kalimah Al-Quran. Misalnya yuwaduna, yuhibbuna wa yuwaluna man 'ada Allah wa rasulahu wa syaqahuma. Apa makna yuwaduna? Melakukan hubungan kasih sayang. Yang ini mereka cinta kasih. Wa yuwaluna, dan mereka menjadikan pelindung orang yang menentang Allah dan Rasul, dan orang yang menyusahkan Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu, waw jamak kanu, waw jamak itu dia kembali pada man haddallah. Tu waw jamak tu dhamir, takdirnya hum, kembali pada man haddallah wa rasulah. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul itu adalah bapa-bapa mereka, ataupun anak-anak mereka, ataupun keluarga adik-beradik mereka, saudara mara mereka, ataupun kaum keluarga mereka, mereka tetap tidak melakukan hubungan kasih sayang seperti mana Nabi Nuh, ya. Allah tegur dia bila dia kata ni ahli keluarga saya ni, min ahli, merujuk kepada anak, merujuk pada isteri dan anak dia. Allah kata laisa min ahli, tu bukan keluargamu tu. Jadi terputus ahliyah, kekeluargaan, kerana berbeza agama. Tetapi kena buat baik tu bab lain lah. Kalau sekiranya dia tu kafir zimmi, hak ni lebih merujuk pada kaum keluarga, sama ada ayah ataupun ibu, dia menjadi harbi. Seperti mana sahabat Nabi, siapa tetok bunuh ayah dia sendiri, nama Suad itu sahabat Nabi, siapa dia bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan, dia tetok ayah dia sampai mati ayah dia. Allah puji dalam Quran, ni orang beriman sungguh, dia sanggup bunuh ayah dia kerana agama. Sebab ayah dia tu kafir harbi. Kalau tak ada dia, ayah dia mati kot dia pun. Nak baik dah dia dulu. Tapi Allah puji dia, mana dia tetok ayah dia tu, bukan ketika duduk rumah duduk minum kopi pagi, dah. Ketika dalam peperangan. Jadi hilang perasaan tu kerana agama. Tu tinggi nak ayatnya sahabat. Sebab ini kafir harbi. Bila harbi, dia kira musuh, hilang habis unsur anak beranak,
unsur ubuah umumah hilang semua. Apa maksud walau kanu aba'ahum ila akhiril ayat? Ay walau kana al-muhadduna lillahi wa rasul aba'al muwaddina ilah fa innal iman yazjaru an dhalik wa yamna'u min ri'ayatu aqwa min ri'ayatil ubuwah wal bunuwah wal ukhuwah wal ashirah. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul itu adalah bapa-bapa, orang-orang yang melakukan hubungan kasih sayang itu sampai kepada akhir ayat. Kerana keimanan menegah dan menghalang orang Islam melakukan hubungan kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Ini khusus merujuk pada hormat. Kalau sekiranya ayah dia tu tidak menentang Allah, tidak termasuk dalam kafir harbi, dia wajib kena hormat ayah dia. Dia tak boleh dia tak boleh mana nak derhaka pada ayah dia. Ni dalam kes kafir harbi. Dan menjaga keimanan itu dia lebih kuat daripada menjaga hubungan ubuwah, kebapaan wal bunuwah dan anak, hubungan bapa dan anak, hubungan persaudaraan dan hubungan keluarga. Nak jaga iman itu lebih utama lagi. Kalau kita tengok dalam sejarah awal Islam, tahun ketiga misalnya, selepas Nabi jadi Nabi, sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Uthman sendiri misalnya, Sayyidina Uthman sendiri siapa dia kena berkah, naikak. Dah pernah dia tu nak dipanaskan, nak diseksa dengan api. Kenapa? Kerana dia masuk Islam. Lepas tu mak dia, ada sahabat lain tu sampai mak dia 3 hari tak makan. Dia kata dia tak akan makan selagi anak dia tak masuk Islam, tak murtad daripada Islam. Dia pergi gaya mak dia semua tak makan lapar. Dia kata cara biar dia tu lapar pergi. Dia tak makan sampai 3 hari. Lepas tu makan, lepas tu masuk royak lah. Dia lapar mari ya. Tapi nak ayatnya dia nak main perasaan anak dia tu, mak dia tu, sampai dia rela tak makan sampai 3 hari. Duk jelepek gitu. Tahu duk jelepek. Jelepek ni kat mana? Duduk mek lotek gitu. 3 hari. Dia nak main perasaan anak dia, tapi anak dia kata tak, kerana agama. Jerit anak dia. Ni dalam kita baca dalam sirah. Tapi oleh kerana ni agama. Maka dia tak ambil kira lah benda tu. Gitulah yang disebut sini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika, mereka itu, yakni alladzina la yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dalam ayat ini ulaika tu dengan dia memberi erti orang-orang yang tidak melakukan hubungan kasih sayang terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu maksud ulaika, biar kita tahu. Penting ni tahuan ini. Lama kita terjemah khusus. Ulaika siapa dia? Orang-orang Islam tu yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Kataba fi qulubihimul iman. Jadi orang-orang yang tidak melakukan hubungan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, walaupun mereka itu ahli keluarga terdekat mereka. Kenapa jadi begitu? Allah sebut dalam ini, kataballah fi qulubihimul iman. Allah telah memperteguhkan keimanan dalam hati-hati mereka. Cuba tengok di huraikan, asbatahu wa qila ja'alahu wa qila jama'ahu. Allah telah memantapkan, Allah telah menjadikan hati dia tu iman secara iman penuh, jama'ahu, dan Allah telah menggabungkan keimanan mereka itu. Jadi orang Islam ni keimanan dia kukuh kadang-kadang bukan kerana peribadi dia, kerana gabungnya orang Islam tu. Sebab itulah hana ada tekan semua sahabat kena tengok dalam bentuk institusi sahabat. Jangan kita melihat sahabat dari sudut Abu Bakar secara individu. Itu tak betul. Bila kita nak melihat sahabat dalam konteks agama, kita kena tengok sahabat sebagai institusi, satu institusi besar yang menjadi benteng agama. Kena tengok gitu sahabat. Kita bukan tengok sahabat sebagai individu. Memang tengok sahabat individu kan, ada sahabat buat salah, ada.
Sebab Syiah memang dia nak gitu. Sebab tu bila dia berbicara tentang sahabat ni bagi gini, dia bagi 3 sahabat. Ada sahabat mukhtalaf fihi, ada sahabat yang muttafaq alaih dia panggil. Dia bagi pelbagai hadis. Cara Syiah. Sahabat ni bagi 3. Sahabat muttafaqun alaih, mukhtalaf alaih. Maksud lagi mana sahabat yang munafik. Hak muttafaq alaih ni semua orang terima, Syiah pun terima dia ni sebagai baik, ahli sunnah pun terima. Lepas tu hak mukhtalaf, hak ni mukhtalaf maknanya ada orang kata baik, ada orang kata tak baik dia. Hak lagi hak confirm tak baik, hak kafir. Jadi dia kata hak kita duk tekan, hak kita duk tuduh, hak kita duk serai ni hak tak baik ni, hak kafir ni. Disebut oleh kitab dia. Ya, jadi bila Khalid Al-Asqalani, Syekh Khalid Al-Asqalani tanya dia, cuba mari 2 orang hak tak baik tu, nama dia. Cuba sebut nama sahabat yang dianggap kafir tu, nama apa sahabat? Cuba sebut. Abu Bakar ni duduk kategori mana? Dia tak berani nak sebut. Dia tak berani nak sebut. Dia tak akan sebut secara terbuka, kecuali di kalangan bapak dia. Gitu kedudukan Syiah. Jadi boleh jadi di kalangan kita tak pernah dengar lagi orang kata Abu Bakar tu kafir. Berkali kau dengar gitu kali gocoh nak. Tapi anda dengar dah. Beberapa orang dah. Jadi kalau di tempat-tempat dia ramai, di India, di Pakistan, di Syria, di Iraq, tu memang biasa tu. Dia tulis di tapak selipar dia. Tapak selipar je. Di makuk tandah tempat dia buang air. Tandah buang air, tulis Aisyah. Dia tulis. Berapa gitu? Boleh jadi kita tengok bercidak. Dia ada sebut oleh kitab dia tu. Dalam kitab Syiah ni, waktu yang paling afdal nak kutuk Sayyidina Abu Bakar ketika sedang buang air. Ketika terai nak berak tu. Tu bahasa terai molek tu. Kelantan tak ada apa dia tu sekat tu. Setahu masa tu lah masa paling afdal kita nak kutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Aisyah radhiyallahu anha. Tu dalam kitab Syiah. Tak nak kata Islam lagi setahu tu. Tu ya. Sampai setahu tu. Tak ada lebih pada tu. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah memperkukuhkan mereka dengan ruh daripada Allah. Ay qawwahum bi nasrin min ala aduwwihim fid dunya wa samma nasrahu lahum ruhan li'anna bihi yahya amruhum. Sebab tu Quran ni kita kena itu molek. Kalau tidak tak boleh jadi sesak Quran ni. Sebab kadang-kadang Allah guna kalimah tu sini, guna separuh. Cuba tengok, Allah memperkukuhkan mereka, yakni para sahabat Nabi tu, orang Islam tu, dengan ruh daripada Allah. Biruhim min, ruh. Sudah ruh. Maknanya sahabat dia pada ruh daripada Allah juga kalau gitu. Ingatkan Nabi ya ruhum min Allah. Ingatkan Nabi Isa ya ruhum min Allah. Rupanya sahabat ruh min Allah juga. Gapo dia maksud ruh sini ni? Ruh sini ni maksudnya pertolongan Allah. Jadi qawwahum ayyadahum dengan arti qawwahum, Allah memperkuatkan mereka dengan pertolongan daripadanya untuk melawan musuh mereka di dunia. Jadi sebab apa Allah namakan pertolongan itu dengan ruh? Orang kafir tanya ruh tu gapo kan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang kafir tanya ruh tu apa? Apa ta'rif ruh itu? Wa qulir ruh min amri rabbi. Dan jawablah bahawa ruh itu bukan urusan aku, urusan Tuhan aku. Aku tak tahu hakikat ruh lang mana. Kalau kita kata karipak ni tak ada ruh, hak tu lain. Orang kita ni faham lah ni guna tu. Tak lagi karipak ni tak ada ruh dia tu. Kok mana tu hak tu kena tafsir lagu lain lah. Karipak tak ada ruh. Ruh hak ni kenapa dinamakan pertolongan Tuhan dengan ruh? Cuba tengok molek dia.
Allah sendiri menamakan pertolongan dia dengan ruh, kerana dengan sebab ruh itulah maka orang Islam ni hidup segar walaupun susah, hidup bertenaga walaupun susah. Boleh pergi perang dalam keadaan perut lapar, nak cari mana? Kita perut lapar tak akhir, tak boleh ngaji dah. Tak mari dah ngaji, baru nak lapar tak lapar lagi. Apa tu? Sebab ruh tu tidak kuat, tak ada ruh. Ruh tu, bukan ruh ni, kalau tak ada tu memang mati dah kita ya. Kalau tak ada ruh, cabut ruh tu memang mati dah. Ni ruh lah yang mana semangat. Allah memperkuatkan semangat, Allah tolong dia. Sebab tu sahabat Nabi ni kemiskinan tidak sedikit menggugat dia punya jihad fi sabilillah. Kita ingat ayat Quran Allah SWT sebut kan, mana orang kafir tengok macam senang dia orang Islam. Padahal je nampak senang, terperuk ikat buah batu, 2 butir batu ikat kerana lapar. Tapi orang kafir kata tengok orang Islam senang di Madinah. Sebab apa? Sebab dia tidak meminta-minta. Dalam ayat Quran apa sebut? Lepas tu ada sahabat Nabi yang susah zahir, nampak susah, baju terkoyak, baju apa ni kata bertapung habis baju ni. Orang kafir tanya, apa dia ikut susah, nampak kamu ikut perjuangan Nabi? Dia kata siapa? Dia kata susah. Kita paling senang. Lepas ikut Muhammad ni kita hati kita paling senang. Jadi orang kafir ni bila dia melihat sesuatu menggunakan neraca kebendaan, maka dia tak akan faham lah Islam. Sebab tu nak memahami Islam jangan lihat dengan neraca kebendaan. Kalau lihat dengan neraca kebendaan, dia tak akan faham perjuangan itu. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah memasukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mana mereka kekal dalam. Jadi bila sebut sungai, lepas tu mengalir pula, bagi orang Arab ni tak ada kemuncak nikmat. Cuba dari ini kemuncak nikmat tu sekara suka pada air mengalir, ada air di persekitaran ini, tapi jangan banyak sangat air tu sampai tergelar rumah tak sihat. Mana air yang mengalir, tu manusia suka. Sebab tu dia buat akuarium rumah dia nak. Dia nak manusia jiwa, fitrah, ni fitrah. Setengah tu buat habis kalau 10,000 buat ikan 3 ekor. Ikan kak Jepun, tengok tu tak apa tu. Tak kena engko dia jauh daripada apa ni, latar, daripada tempat perkat jerai jauh, dia buat rumah. Waktu dia buat comel, dia buat pokok-pokok tropika kita tahu. Habis kadang-kadang 10,000 main-main. Beli anjing pula air dia pusing tu ngalir. Dia tengok tu segar. Sifat fitrah manusia suka bagi lagu tu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, enggak orang Arab pula berapa kita kata berapa je sungai ada di tanah Arab ni. Kita pergi Mekah tak jumpa kelihat putih habuk sungai. Mana tak tahu sungai kalau di Mekah Madinah. Tapi ada. Maknanya payah hujan pun sekali setahun turun profesor pun nampak main hujan. Saya di situ dia kata bila tu hujan kata profesor tu jannah surga dia tu. Sebab tu dia mari ke Malaysia neng tengok hijau pokok air. Air banjir pun nengkat lah dia. Banyak air tempat kita ni, banyak air. Tempat dia petai hujan berat juga Mekah tu. Tanya banjir, tapi kat kukuk mana pun tu jaga-jaga berlaku. Nak hujan jaga menang. Hujan lagi duduk Mekah. Pergi Mekah 40 hari pun sekali hujan. 40 hari. Tu pun metar. Dia hujan tadi tak lama. Senyap. Metar. Tapi tanya dia hujan banjir. Juganya sebab apa? Sebab Wadil Qura. Dia kawasan lembah sepokoli gitu. Kita tengok bukit sekeliling. Kita kata tebuk lah bukit lari. Nak lari mana bukit belakang. Tu masalah Tapi lah ni ada sistem duk tengah buat masalah sebab anagi. Tapi apa yang nak sebutnya gitulah. Kita kata kenapa? Bukan setepak. Kalau dalam Quran amazing Quran, mereka Quran kita boleh tengok sebut tentang syurga berapa tepat dalam Quran. Ada belakang dia buat komplit. Bila sebut syurga, jannat ni asal mana? Kebun. Asal mana bahasa Arabnya? Jannah ni kebun. Alal abad. Jadi
khalidina fiha 'alal abad. 'Alal abad mana kekal abadi. Bila sebut syurga kekal abadi, bila sebut neraka dia tidak kekal abadi. Dan ada juga yang kekal abadi. Semua tu bergantung kepada ada atau tidak ada tauhid itu. Sebab tu bab syirik ni kan, dia kena tekan nah bab syirik ni. Tu sebab kih kita kata kih sekarang ni dengan kebanjir Habib itu dia masuk bab syirik. Kena tekan. Sebab apa? Kalau syirik, bila seorang tu syirik, dia terbatas lalu tauhid. Bila terbatas tauhid, dia tak ada dah kebaikan. Memang tak boleh masuk syurga mengikut ajaran Islam. Nasab pada Quran hadis. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi syai'a. Nah, apa tu? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampun, memberi keampunan kepada orang yang mati bawa syirik. Tidak. Dan Allah akan mengampunkan dosa sebanyak mana pun kalau tidak syirik. Sebab itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang beriman, selagi ada iman, walau sebesar mana dosa yang dia bawa pergi ke hari akhirat, ada kemungkinan diampunkan. Tetapi kalau sekiranya tidak ada syirik, tidak ada tauhid, yakni terbatas dengan sebab jadi kafir ataupun syirik, maka tidak ada kebaikan. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu berat. Radiyallahu anhum, apa maksud radiyallahu? Allah redha kepada mereka. Ay qabila a'malahum wa afada alaihim athara rahmatih al-ajilah wal ajilah. Maksud redha, sebab redha ni maknanya kita nak memahami kalimah redha dengan makna Quran, bukan dengan makna bahasa Arab. Kalau radhiya dengan makna bahasa Arab, mana puas hati lah, suka, kita boleh terima dia tu apa panggil redha. Sebab orang Melayu gunalah redha, dengan redha, bukan dengan paksa. Hak redha dalam paksa tu lain, rela dalam paksa tu. Hak ni tak rela dengan hati dia, bukan dengan paksaan. Baik, apa maksud radhiyallahu anhum? Iaitu Allah menerima amal-amal mereka, yakni perbuatan mereka, dan Allah limpahi ke atas mereka kesan-kesan rahmat, athari rahmati, rahmat, kesan rahmat dia. Nampak rahmat Tuhan. Sama ada rahmat tu rahmat hak sekarang atas dunia ni ataupun ajilah akhirat, di hari akhirat. Mana rahmat tu dunia akhirat dia dapat. Saja anak nak sebut ni biar kita faham. Kalau baca kitab Syiah ni, kalau tak faham ni dia tak akan faham lah. Nah, ada orang tanya, dari Syiah ni dia ada satu akidah dia, akidah yang ganjil, dia panggil badak. Badak ni maknanya Allah ni jahil. Satu ketika Allah tahu, lepas tu tak tahu. So, makna badak. Yang kedua, telahan Allah tersilap. Contoh ayat ni, bila kita tanya pokok Syiah misalnya, kamu kata sahabat tu jahat, sahabat tu, Allah sembuh, redha kepada mereka. Dia kata betul, memang kita pun terima. Apa ni, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada muhajirin dan ansar. Lagu mana Syiah nak sesat ayat tu? Nak biar sesuaikan dengan agama dia. Dia guna konsep badan. Dia kata Allah sebut, Allah redha pada sahabat ni, pada waktu tu sahabat tu baik. Jadi Allah tak tahu alah hujungnya sahabat jadi jahat. Tu dia. Tu akidah badak. Jadi Allah ni dia tahu sesuatu ni kadang-kadang berbeza dengan perubahan yang berlaku selepas tu. Jadi sebab kita, bukan sebab kita pun Syiah. Dia ingat Tuhan ni sebab dia. Dia kata gitu dalam kitab dia tu. Dia tak sebut, cuma kita faham. Dia tak sebutlah sebab nak sebut ni, cuma kita faham maksud dia. Sebab apa? Bila orang tanya, bila ditekan Allah redha pada sahabat tu, tiba-tiba kamu tak redha. Dalam ayat Quran sebut Allah memperkukuhkan sahabat tu liyaghiza bihimul kuffar. Tujuan Allah memperkukuhkan sahabat supaya orang kafir marah. Semua ulama kata orang yang benci pada sahabat ni adalah orang kafir. Berasal pada ayat tu lah. Ni radiyah ni. Wa radu anhu, dan mereka juga redha kepada Allah. Mereka juga redha kepada Allah. Ai farihu bima a'tahumullahu ajilan wa ajilan.
Mereka rasa gembira, rasa senang hati dengan pemberian Allah kepada mereka, sama ada pemberian di semasa hidup di dunia dan pemberian yang akan datang. Mereka redha, puas hati. Ulaika hizbullah, mereka itulah sebenarnya puak Allah, kumpulan Allah. Ai junduhu alladhina yatamathaluna awamirah wa yuqatiluna a'da'ah wa yansuruna awliya'ah. Maksud hizbullah, mereka itulah hizbullah, maksudnya tentera-tentera Allah, kumpulan-kumpulan Allah yang mana mereka menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah, dan mereka memerangi musuh-musuh Allah, dan mereka menolong wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah ni maknanya setiap orang yang mengucap tu wali Tuhan. Cuba tengoklah dalam surah Al-Kahfi tu. Dan beberapa ayat surah-surah lain banyak sebut wali-wali ni, maknanya bukan kata hok rambut panjang, hok janggut panjang sampai celah kekeng tu tak. Lepas tu serba besar jubah tu, mata gitu jalan tak apa buka mata tu tak. Tu bukan wali Tuhan, tidak tahu. Tu siapa-siapa boleh jadi wali Tuhan. Sebab tu Ibn Taymiyah kata wali Tuhan ni orang yang jaga, orang yang bertakwa kepada Allah, wali Tuhan. Orang yang mengelak ijtinabun nawahi, orang yang menghindarkan diri daripada melakukan perkara dilarang dan imtithalu awamir, ikut segala titah perintah Allah. Itu wali dah tu. Cuma wali ni ada peringkat, wali peringkat rendah, peringkat tinggi ni. Tu. Jangan kita ingat wali ni maknanya mesti gitu cara dia. Tidak mesti. Tidak mesti gitu. Sebab tu Allah memperingatkan wali ni ada dua. Wali syaitan pun ada, wali Allah mana. Kenapa ingat wali syaitan? Ni tu wali syaitan. Gitu. No. Dia kena terang gitu. Jangan tak terang. No. Dah kalau wali Tuhan guana bercanggah dengan hukum Allah, mengajak orang meninggal tu, dia kena ingat kalau kita baca tentang syaitan dalam kitab ulama tulis, syaitan ini gapo dia sebenarnya, hak dia nak benda yang paling besar. Memang dia nak orang jadi kafir, tapi bukan semua orang boleh jadi kafir. Bukan semua orang mudah untuk tukar agama. Jadi cara yang paling baik yang ke dia mengalihkan aktiviti dia tu, daripada beramal dengan hak Nabi, beramal dengan hak orang lain. Hak tu, itu kejayaan dia. Tu kita kena tahu dia punya cara, modus operandi dia tu lah, lagu mana cara dia buat tu. Ulaika hizbullah, ala inna hizballah humul muflihun. Al-muflihun di sini mana al-faizun, orang yang berjaya mendapat sa'adatid dunya wal akhirah, berjaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan, Ibnu Abi Hatim, Tabarani dan Al-Hakim telah mengeluarkan satu riwayat. Misalnya sini, ja'ala walidu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah yataqassadu li Abi Ubaidah yawma Badrin, wa ja'ala Abu Ubaidah yuhidu anhu, falamma akthara qasadahu Abu Ubaidah faqatalahu, fanazalat hadhihi al-ayah. Tu. Tidak Abu Ubaidah saja, dalam riwayat lain ada sebut orang lain pada juga. Cuba tengok sini. Ini satu riwayat yang diriwayatkan, yang diambil riwayat ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, Tabarani dan Hakim. Ketika ayah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah benar-benar ingin untuk membunuh Abu Ubaidah pada perang Badar. Perang, ayah dia duduk balik kumpulan kafir, pokok Quraisy itu dalam peperangan Badar. Dia duduk balik kumpulan Islam. Masa tu orang kafir 900 lebih, paling kurang 900. Orang Islamnya 300, 13, 314, 316 sebut dari riwayat. Jadi Abu Ubaidah yuhidu anhu. Jadi Abu Ubaidah lawan lah dia. Cuba sebenarnya cuba elak daripada ayah dia. Tapi falamma aktsara qasad maka apabila nampak sangat Abu Ubaidah, nampak sangat ayah dia ni memang nak bunuh dia, nampak sangat dia cuba elak lari, tapi ayah dia nampak kejar. Nampak ayah dia nak bunuh dia. Mana ayah dia pergi tu dengan semangat penuh, semangat kafir tu.
Bila dia tengok doa lalu nampak. Kalau terjemah Kelantan sedap ni. Falamma aksara qasad, nampak ayah dia doa lalu. Faqatalahu, maka dia membunuh ayah dia. Dia selok gitu. Maka turunlah ayat ini. Maknanya ayat yang ke-22 ni antara asbab nuzulnya berkenaan cerita ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni. Dia sanggup bunuh ayah dia kerana agama. Harbi kan ni, perang kan ni, kafir harbi ni. Gitu. Suratul Hashr. Ni surah yang ke-59, 24 ayat. Suratul Hashr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwalladhi akhraja alladhina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Itu ayat 1 sampai ayat 3. Hashr ni apa makna hashr itu sendiri? Hashrun. Cuba kita tengok dalam ayat pertama lagi dia, dalam ayat yang ke-berapa tu? Hashr ini hari perkumpulan dia panggil. Hashr ni makna perkumpulan, makna dari segi bahasa Arab. Salah satu nama kepada hari kiamat dia panggil Yaumul Hashri. Hari manusia dihimpunkan, dibangkit serentak dan dihimpunkan serentak. Itu hari Hashr dia panggil. Jadi nama surah ni Suratul Hashri. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah semua makhluk-makhluk yang berada di langit-langit dan makhluk yang berada di bumi. Ma tu anda terjemah makhluk lah. Kalau sini dia buat apa yang ada di langit, mana makhluk lah. Kenapa kita terjemah makhluk? Kerana ta'rif makhluk tu ma siwa Allah makhluk. Kalau ngaji sifat 20 kan dia tanya. Dia tanya, ma makna al-makhluk? Anak murid pun jawab, ma siwa Allah. Selain Allah semua makhluk. Ma makna al-khaliq? Apa makna Allah khaliq? Ma siwal makhluk, bukan ma siwal makhluk. Selain makhluk. Dia tak kata ma. Selain Allah, selain makhluk Allah. Selain makhluk Allah. Atau kalau makhluk pula ma siwa Allah. Gitu. Senang. Jadi telah bertasbih kepada Allah makhluk yang berada di langit-langit dan makhluk yang berada di bumi. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu
Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Hasy. Hasy makna pengusiran. Yaumul hasyri, dia gini, manusia bila bangkit dia ni berkenaan dengan pengusiran atas dunia. Kenapa dinamakan Yaumul Hasyri? Manusia dia gini, kalau kita baca ayat suratul Qari'ah kan, manusia ni cara dia bangkit daripada kubur dia supaya kelkatu digambar. Bumi ni merkah, maka manusia pun merangkak keluar daripada lubang tu. Bila pergi tu semua dia diusir pergi ke satu tempat. Satu tempat orang mati dia panggil mahsyar, daripada kalimah tu belaka, daripada kalimah hasyara yahsyuru belaka tu. Mahsyarun, hasyrun, kalimah yang sama. Elok lah. Ketika manusia dia elok seperti kambing, dia elok pergi ke satu tempat. Tempat dia elok dan dihimpus tempat, dia panggil mahsyar. Ketika elok sebelum pergi ke tempat, dia panggil hasyr. Gitu. Ya, ada orang kita nama hasyri. Hasyri nama. Ada ya ujung tu. Kalau you tengok Al-Quran, kita kata, oh tak mau lihat mana ada. Beringat sikit. Kalau dia tahu ingat sama nama apa hari akhirat ada. Khusr yang ada. Orang jawatan besar tu. Wan khusrin misalnya. Orang Arab baca wa in khasira. Orang Arab akan baca gitu. Khusr ni nama. Comel ni. Dia kerugian maknanya. Dia tengok dalam Quran pakai bubuh, tak tanya orang dulu. Ada jiran anak nakal semua, nama pelik. Dia panggil Manik nama anak dia. Kata nama aku dia. Kata panjang nama kita ustaz. Manittaba'a hudallah nama dia. Kata biar betul budak ni. Manittaba'a hudallah. Sekerak ayat dalam ayat Quran, sekerak dia ambil ayat Quran. Cuba baca ayat tu habis. Fala khaufun lah. Kalau ke mana? Ke mana ayat? Tengok. Kalau kita terima orang-orang yang ikut petunjuk Allah, sekat tu ayat tergantung. Tak ada jawab dia. Syarat tak ada. Tak silap anaknya kena cek semula. Manittaba'a hudallah wala khaufun alaihim. Orang ikut petunjuk maka dia tak ada rasa bimbang, rasa takut atas dunia. Nak tanya tak gamak ayah dia tepi rumah saya, dia sewa tepi rumah saya. Dia tanya apa tak habis ayat tu. Manittaba'allahi fala khaufun alaihim wala hum yahzanun bin Ubaidillah. Ayah dia nama Ubaidillah. Palak ulama. Lepas tu dia panggil Manik. Tu pelik. Manik ni orang yang sentiasa menegah. Orang nak buat tu jangan buat. Tu dia panggil Manik. Dia panggil Manik. Manik mata. Berat semua. Tak boleh. Sokongnya mak saya tanya lah, ambil mana nak tanya mak dia. Dia kata ustaz balik Mesir ni begini. Ustaz ni pelik sama ustaz ni. Kalau sebut cikgu pun kenal, malah sebut lah. Ustaz ni ngaji India, lepas tu pergi Mesir. Anak duk puasa dia gurah sebab ustaz ni berhigo lah. Maka dia gurah, kawan tu pakai ambil lagi bi tulis lalu bagi. Tak nak sabar ustaz tu serius tu tak. Dia kata nak molek manittaba'a hudallah. Ayat tu tergantung tak sudah ayat tu. Kalau kita kecek gelatang sesiapa ikut perintah Tuhan, sekat tu mesti dia kena ada kesan tu, jawab tu. Dia pun nama tu, kata pas sekolah pun nama tu orang panggil Manik. Jumpa ni kakak dia rupanya duduk lun dah. Jumpa kakak dia. Tak boleh, nama ni tak boleh. Mata tengok Al-Quran, pakai nak boleh tengok dalam Quran ni nama tak molek pun ada Haman molek. Firaun tu ialah orang tahu belaka. Tak boleh kena tengok juga. Supaya ada nama tu. Nama dia pun Wan Nazni. Nazni ni mana kami sedang melakukan zina. Secara grup buat zina tu. Tu dia. Nama tu begitu. Mujurnya tak pergi sekolah harap nengkat lah. Ni tahu baru boleh tukar. Saya nasihat kata tukar lah. Dia pergi tukar masa tu. Ni tahu baru boleh tukar. Syarul Bariyah no. Sedap punya tu. Syarul Bariyah, seburuk-buruk manusia. Tu dia buku nama.
Haikal sekarang mana kita nama Haikal? Haikal ni nama ibadat orang kafir, tempat ibadat orang kafir nama Haikal, jamak dia Hayakil. Bobo hak tu. Haikal nama. Apa ni? Sirah Nabi Haikal. Haikal. Haikal ni tempat ibadat orang kafir, dia panggil Haikal dalam bahasa Arab. Kita pun nama Haikal, sudah main yang bawa nama rata pergi. Orang kita dah. Ni tak, tapi lah ni mudah, sebulan boleh tukar nama. Syarat kena ambil surat di Jabatan Agama Islam. Sebulan dia kata kena ada ke? Tapi maknanya LIS tu jadi kita guna boleh terima pakai, mana kita boleh ubah dan nak boleh guna tu. Ada sahabat kita kan nama lah, pelik nama anak dia. Ibu nama anak dia Ronaldinho. Minat pelik bola tu. Anak dia kau jatuh. Lepas tu dia pun mari jadi sonoh dia kata, menengu dia. Nak awak tu. Ronaldinho pun nama dia. Kata entah ni kata masa tu anak minat doh dah kata bola tu. Iyalah minat pun kata orang lain tidak bobuh nama gitu. Obama. Lepas tu bini dia pula minat Puteri Dana. Ibu nama anak dia Puteri Dayana. Turut adik dia Puteri Dayana. Kata berat tu. Nak buat mana? Kau minat. Tukar. Tukar. Pergi di majlis. Apa nak tukar ni? Mana ni betul dah ke tak ni? Ni bubuh ni nama. Dah betul ke dah mana takut salah pula. Dah ni Maulana Asri. Tak apa. Guna nama Maulana. Kena tukar. Dan mudah lah ni, alhamdulillah. Kalau dulu anak sebut sana Nazni. Nazni tu kami sedang melakukan zina. Hak tu siapa ni tahu. Siapa dia malu. Dia tu muju aku tak kal harap dia tu. Di sekolah menengah biasa kal harap atas sebut demo. Jadi nama ni pun kena beringat juga. Cuba tengok nanti kita ambil ayat yang pertama, surah Al-Hashr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Tak ada apa tu waktu biasalah tu. Tidak ada makna yang rumit di situ Cuma anak sebut gini Sabbaha lillah ni bertasbih. Bertasbih, semua makhluk Tuhan bertasbih kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi boleh jadi kita tasbih lagu mana. Dan dalam huraian ulama tasbih sini sama. Tasbih ni asal dia makna orang yang menyebutkan subhanallah. Itu asal dia. Jadi kalau seorang itu sebut la ilaha illallah Allahu akbar, mana tasbih? Mana tasbih juga tu. Tasbih ni mana seseorang itu menyebutkan kata-kata yang menunjukkan Allah ni maha suci daripada kekurangan. Dan Allah dalam masa yang bersifat dengan ketinggian. Itu makna tasbih tu. Misalnya kita kata la ilaha illallah, itu masuk dalam makna tasbih. Terak buat sekali malam ni malam Jumaat kita nak pergi tasbih makawai tu. Ai kata bunyi lain tu. Misalnya boleh dari segi huraiannya boleh. Tasbih. Makna dia luas. Tak apalah tu. Yang keduanya, bagaimana makhluk Tuhan yang lain selain manusia, selain yang hidup ini, bila kata makhluk Tuhan kayu, batu, pasir, tanah, semua binatang, lagu mana bertasbih? Bertasbih dengan cara dia. Dengan cara dia, tidak seperti kita. Kita je kata bercakap kena ada lidah, kita je kata. Mendengar kena ada telinga, kena ada gegendai cukup. Kita kata setelah benda tu sudah ada dah. Kita kata. Pada Allah untuk manusia bercakap ni tak perlu. Untuk bercakapnya makhluk dia tak perlu pada lidah. Allah boleh buat begitu. Sebab tu kadang-kadang Allah SWT buat atas dunia ni. Manusia ada lengkap, ada lidah semua, tapi tak boleh bercakap. Lengkap telinga tu dengan ada komponen-komponen tulai-tulai yang biasanya itulah yang menyebabkan manusia bercakap, kerana kesal daripada tulai tu. Apa tulai toko tu lekas apa ada telinga. Kau ngaji sekolah, ingat sekolah rendah dulu. Kita kata ada tu maka manusia ada juga. Maknanya untuk makhluk Tuhan bercakap ni, Allah suruh dia kecek, dia boleh kecek. Sebab tu di hari akhirat anggota kita semuanya bercakap, mulut terkunci, tak boleh bercakap. Bulu roma kita bercakap, kulit kita semua bercakap. Dia menjadi saksi yang nyata tentang perbuatan kita atas dunia ni.
Jadi kita tak sebelik lah ke mana ni. Kita kata kucing boleh bertasbih. Nah, pokok kayu, pokok pesah, pokok motor semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita tak faham lah. Kita tak faham. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab. Dialah Tuhan yang telah mengeluarkan. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab. Dialah Tuhan yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli alkitab dari kampung-kampung mereka pada saat mereka diusirkan pada peringkat awal itu. Ma zanantum an yakhruju. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar dari, dan mereka pun yakin bahawa benteng mereka dapat mempertahankan mereka daripada siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran, bagi orang yang mempunyai mata hati, absar, atau pemikiran yang waras. Cuba tengok situ. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah Tuhan yang telah mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, daripada rumah-rumah mereka pada pengusiran pertama. Mereka ini adalah Banu Nadir. Mereka adalah sekelompok, mereka adalah satu komuniti dari Yahudi, dari keturunan Harun. Mereka tinggal di Madinah ketika fitnah Bani Israel, fi fitani Bani Israel. Ketika dia ada cerita Bani Israel dulu. Bani Israel ini dia pernah menghadapi satu zaman gelap. Dia dibunuh, dikejar, diburu dia. Akhir sekali dia lari pergi ke serata dunia. Israel, bangsa Israel, dia bangsa sebenarnya. Isra mana hamba, il mana Allah. Israel ni serupa Abdullah lah kalau bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab Israel ni. Dia Qibti dia ni. Israel dua kalimah tu serupa Abdullah. Molek nama tu. Nama tu molek. Tapi kita pun tak sibubuh lah ni. Tak, walaupun molek pun. Sebab orang kenal Israel tu siapa dia. Buh nama Israel bin Israfil misalnya. Baru hilih nama ni tak. Terah bubuh gitu. Ni cerita panjang sebenarnya. Bagaimana fitnah supaya kita kata supaya Yahudi lah zaman Hitler misalnya. Teruk ke Yahudi kena? Tu. Kalau misalnya kisah yang berlaku kalau di zaman Nabi Isa, yang paling berat dalam sejarah Kristian, dia panggil Ghazwul Babiliyin dalam sejarah. Ghazwul Babilin, iaitu peperangan Babylon. 50 tahun selepas Nabi Isa wafat, dia berlaku satu pertempuran besar. Ini orang panggil pertemuan golongan dunia dengan golongan agama. Jadi pokok kasar di pokok Babylon ni, pokok kasar dia benci pada orang agama. Dia buru padri, dia buru orang-orang Kristian sampai ke lubang caci. Sehingga kitab-kitab Injil 300 tahun hilang di muka dunia. Tak berani nak buat tubik kitab Injil semasa berlaku Ghazwul Babilin. Ada sejarah. Sebenarnya daripada kisah itulah, situlah sebenarnya tempoh 300 tahun itulah rosak kitab Injil. Lepas 300 tahun kata Yusuf Qaradawi baru muncul kitab Injil, tetapi tubik dalam 50 nuskhah yang berbeza-beza. Pok dia pun benih, pok padri benih, bapa tak serupa. Dia pun mesyuarat meja bulat, dia perengkah kitab. Dia perengkah kitab Injil. Jadi 5 sepuh hari ni. Hari ni kan ada 5 yang kitab Injil. Dia perengkah daripada hak tu lah, hak 50 lah. Tu ni maklumat tanah ambil dalam kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim, karya Yusuf Qaradawi. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bani Nadir. Hak ni Nabi halau, puak dia ni Nabi halau daripada bumi. Faghadaru bin Nabi ba'da an ahadu. Mereka tipu Nabi selepas mereka berjanji. Selepas mereka berjanji dengan Nabi untuk berlaku baik, untuk menjadi baik, untuk tidak menipu dalam perniagaan, untuk tidak lawan Nabi, untuk tidak tentai Nabi.
Ni orang panggil tahalluf siasi yang Nabi buat antara Nabi dengan Yahudi. Yahudi ni ada Yahudi Nadir, Yahudi Qainuqa. Ni kabilah-kabilah Yahudi pula. Okay. Nabi sebut akhrijul yahud min jaziratil Arab. Keluarkan orang Yahudi daripada kepulauan Arab. Dia cuma cerita ni sebelum tu lagi. Wasaru alaihi ma'al musyrikin. Dan mereka ni berpihak dengan kepada orang musyrikin alaihi untuk lawan Nabi. Asalnya dia buat gencatan senjata, buat tahalluf siasi. Tahalluf siasi ni persepahaman politik, MOU politik. Tiba-tiba dia pergi bersekongkol dengan musyrikin alaihi, lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi fahasarahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta radu bil jala. Lalu Nabi kepung mereka sehingga mereka terima keputusan bahawa mereka dihalau daripada Madinah. Kemudian Nabi takwi dia halau, keluar mereka daripada Madinah. Kata Syekh Al-Kalbi, ya kita sebut Al-Kalbi no, biarlah. Kena tahulah, pelajar kena tahu Al-Kalbi ni siapa dia. Kalbi ni sudah disenaraikan sebagai perawi pembohong. Inilah riwayat Syiah daripada dia lah. Al-Kalbi. Kalbi makna anjing. Nama dia Muhammad. Nama dia mau lihat ni laqab dia Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi. Berkali kuat apa yang ni kau nak tahu. Bukan nama dia Al-Qattaqah, dia pun nama Kalbun. No. Muhammad Kalbun pakai begitu dak nama dia Muhammad. Mau lihat nama Nabi. Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi. Ana pun tidak ceklah Kalbi nisbah pada tapi Kalbun tu anjing maknanya. Boleh jadi kabilah sebab ada kabilah Kilab. Kalbun juga daripada Kalbun, Kilab, Bani Kilab. Bani Nadir, kata Syekh Kalbi, kita sebutlah moga dia ni kira sejarah kan. Kanu awwala man ujliya min ahli alkitab min jaziratil Arab, thumma ujliya akhiruhum fi zaman Umar, fakana jila'uhum awwal hashrin min al-Madinah wa akhir hashrin ijla'u Umar lahum wa qila akhirul hashri huwa hashru jami'in nas ila ardil mahsyar. Subhanallah, subhanallah. Mengaku Kalbi, Yahudi Bani Nadir adalah orang kelompok manusia yang mula-mula diusir dari kalangan ahlul kitab daripada kepulauan Arab. Kemudian diusir yang terakhir Yahudi semasa zaman Umar bin Al-Khattab. Pengusiran mereka adalah yang pertama adalah pengusiran dari Madinah. Itu pengusiran pertama. Bila disebut awal hasyri, pengusiran pertama adalah di Madinah. Wa akhiru hasyri, dan pengusiran yang akhir adalah pengusiran di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ada juga dikatakan akhirul hasyri. Bila disebut akhirul hasyri, pengusiran terakhir ialah pengusiran semua manusia pergi ke tanah pada mahsyar di selepas kiamat. Allah sebut sana. Jadi bila jadi ayat ni awalul hasyri bukan merujuk pada hari kiamat tu, tapi merujuk pada Nabi usir dia daripada bumi Madinah. Kaum Bani Nadir, pokok Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Sebab Yahudi ni terkenal bangsa perampas. Yahudi seorang pensyarah ITM, dia belajar di Ireland. Dia cerita pada anak, dia kata Yahudi dia tu memang jahat, jahat pelik. Duduk tempat tu dia kata dia naik bah. Dia cerita ni, bila kita naik bah tengok Yahudi ni dia ada trend, dia ada syiar dia. Cara dia sini dia taruhannya, dia khiting khiting tak ini. Dia bukan taruhannya straight botanik rebonding tidak, dia khiting. Lepas tu rambut piyah dia ni kecil kan, super piring dia letak, lepas tu dia kepik dengan ping, tunduk pun tak ada. Ada cara dia lah. Cara dia bila dia naik atas bah, orang kemah lah tempat duduk. Orang tak dia duduk. Sebab apa? Kalau dia duduk, dia esok sikit cakap kita jatuh bawah. Dia boleh dia belakang kursi.
sifat suka merampas itu daripada tinggi sampai ke orang bawah. Perangai dia tu, ni manusia yang disumpah, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok dia ni, dia bangga tu, dia boleh bangga bangsa dia aniaya Palestin tu, dia bangga pokok dia. Dia bangga, dia rasa dia anggap itu satu kekuatan, contoh kekuatan. Berapa puluh tahun dah tu, tahun apa lagi tu, tahun 56 dah, tahun 56 lagi, tak silap tahun 56 lagi, mana Palestin dalam keadaan lagu tu dahsyat ni. Kau tak boleh wah, tak silap anak lah, tapi mana puluhan tahun sedih ni. Kita boleh baca cerita Palestin, tapi nak cerita tu tak tergamuk. Tu yang anda boleh ayat. Berat tak berat, rakyat Palestin ni dihina di bumi mereka sendiri oleh pokok Israel. Kita sanggup baca, tapi tak sanggup nak cerita. Teruk, khususnya berkenaan dengan perempuan. Misalnya ada seorang perempuan, dia asalnya orang India, dia kepakaran dia lebih di bidang kimia. Hebat tak hebat dia, sampai Amerika ambil dia untuk letak di makmal, untuk buat kajian tentang kimia dan sebagainya. Hebat dia, seorang perempuan nama Laila. Perempuan asal dia memang hebat, sungguh diiktiraf di barat sehingga dia ambil. Tapi selepas berlaku insiden 17 September, berapa? 19 tak? 11 September dia kena tangkap, katanya dia terlibat. Sedih kita baca cerita dia. Mana dia situ dia sebut dia dirogoh saja 5 tahun. Dirogoh saja, dia tunjuk. Jadi ada disebut muka dia ketika dia bekerja sebelum dia ditangkap dengan sehari sebelum dia dibunuh. Kita tengok terkejut, tengok maknanya dia menanggung seksa, menanggung derita yang luar biasa. Pecah cerita dia tu adalah disebut dah tu sampai 5 tahun dia dirogoh saja. Akhir sekali bila dia suruh jadi kuruh, jadi huduh dah, maka dia ditembak 3 dah di sini, mati dia. Ini maknanya orang Islam Muslimah India yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi. Tu kerana disyaki saja, disyaki terlibat dengan teroris ni. Tu dahsyat. Jadi kita baca sebab tu banyak lagi lah penulis anak baca tengok. Siapa begitu sekali orang kafir hilang kemanusiaan itu, sehingga orang lain duduk dalam penjara tiap-tiap hari dengar dia bertempik ketika dia diseksa. Cara dia dirogoh tu pun dahsyat lah. Kita baca sebab tak nak kata baca, tapi tetap gamak nak cerita. Teruknya, jahatnya manusia ni. Sampai begitulah. Sebab tu kita umat Islam ni perkara-perkara gitu dia jadi kita kuranglah sikit kita buat, sebab kita ingat pada hari akhirat. Tu tujuan hari akhirat. Sebab tu hari akhirat dinamakan Yaumul Jaza, hari Allah balas. Sebab ramai mana manusia jahat, tak ada siapa berani balas dia di hari dunia ni. Maka dia akan kena hari akhirat. Jadi kita orang Islam kena faham tu. Tapi dia ni bagus, dia tak murtad. Pelik pun. Kita na'udzubillah lah, dia diuji setahun tu tak murtad dia. Hebat tak hebat dia perempuan. Dan dia jadi isu dunia tu sebenarnya dia tu. Jadi isu dunia. Bila? 11.30. Oh 11.30. Tak apalah, kau molek putih awak sebenarnya. Anak pun sebab ada janji orang pukul 10 sebenarnya. Molek lah, kita putih setakat tu lah. Wallah. Ustaz Jarrah. InsyaAllah kita sambung semula ayat yang kedua, tak habis lagi tu. InsyaAllah kita bincang semula. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.